Dan Assalamualaikum semua murid-murid tahun 6. Okey, hari ini kita masuk kepada modul kecergasan dalam tajuk Sayangi Jantung. Okey, bertemu lagi bersama Cikgu Farhana. Okey, bagi tajuk ini, ada kesilapan sikit pada modul. Bukan kesilapan apa. Muka surat pada buku teks tu yang cikgu tulis pada modul ialah muka surat 66. Sebenarnya bagi tajuk ni awak boleh rujuk muka surat 72. Muka surat 72. Okey, jom kita teruskan. Okey, bila kita sebut pasal kapasiti aerobik ni, ia adalah melibatkan apa? Bila kita sebut jantung, kecergasan, ia ada melibatkan kapasiti aerobik. Okey, apa itu kapasiti aerobik? Okey, kapasiti aerobik ialah kecekapan jantung mengepam darah ke seluruh badan dalam masa yang lama tanpa berasa letih. Maksudnya jantung awak boleh bekerja lama tanpa menyebabkan awak rasa tercungap-cungap sangat, badan berasa letih. Itu yang dimaksudkan dengan kapasiti aerobik. Otot-otot badan awak semua boleh bekerja dalam tempoh yang lama. Lama tu macam mana? Sejam, setengah jam, 2 jam, itu lama. Kalau aktiviti awak lakukan dalam tempoh 5 minit, 10 minit, itu dalam tempoh yang singkat. Lama maksudnya setengah jam dan ke atas. Okey, tanpa berasa letih. Maksudnya lepas awak buat aktiviti fizikal tu, awak boleh buat aktiviti lain lagi. Kalau ada berlaku kecemasan, awak boleh bertindak dengan baik. Okey. Bila kita pergi kepada kapasiti aerobik, dia ada kena-mengena dengan sistem kardiovaskular. Apa itu sistem kardiovaskular? Cikgu selalu sebutkan sebelum ni daya tahan kardiovaskular kan. Daya tahan kardiovaskular ni melibatkan sistem kardiovaskular. Okey, sistem kardiovaskular ni terdiri daripada darah, salur darah dan jantung. Jantung kita yang berdegup dup, itu jantung. Okey, itu ialah sistem kardiovaskular kita. Okey. Bila kita ada sistem kardiovaskular ni, mestilah kita nak tingkatkan keupayaan kardiovaskular kita, betul tak? Jadi, hari ini cikgu nak perkenalkan beberapa aktiviti yang boleh meningkatkan daya tahan kardiovaskular awak. Okey, tengok ni. Aktiviti yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik ataupun daya tahan kardiovaskular awak. Ini yang pertama ialah lompat tali ataupun skipping. Menggunakan tali. Okey, aktiviti ni boleh dilakukan dalam tempoh masa yang sekejap ke lama agak-agak kalau kita nak tingkatkan daya tahan kardiovaskular. Mestilah dalam tempoh masa yang lama. Tapi awak boleh, untuk aktiviti lompat tali ni awak boleh buat contoh 100 kali rehat 1 minit. 100 kali rehat seminit. Sambung sampai berapa target awak pada hari itu. Tapi apa-apa pun aktiviti, awak kena rujuk kepada prinsip latihan. Sekejap lagi cikgu akan perkenalkan. Okey, yang kedua ialah aktiviti renang. Juga dalam tempoh masa yang lama bagi meningkatkan kapasiti aerobik ataupun daya tahan kardiovaskular seseorang. Okey, yang ketiga ialah aktiviti mendaki gunung ataupun kita sebut sebagai hiking ataupun jungle trekking yang awak selalu lakukan semasa kita camping kan. Okey, jadi ini aktiviti yang awak boleh lakukan di mana-mana sahaja yang bersesuaian dan selamat bersama orang yang berpengalaman lah. Jangan awak ajak orang yang tak tahu apa-apa. Nanti itu yang akan menyebabkan sesat lah, kecederaan lah dan pelbagai masalah lagi. Okey. Aktiviti yang seterusnya cikgu rasa ramai buat iaitu aktiviti berbasikal. Betul tak? Okey, tapi kalau awak berbasikal kejap-kejap awak berhenti, itu bukan aktiviti yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik ataupun daya tahan kardiovaskular. Okey, untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular awak perlu lakukan aktiviti berbasikal dalam tempoh masa yang lama. Sebab tahu awak nampak orang ramai orang sekarang main basikal dari mana? Bandar Melaka pergi ke Muar. Sebab apa? Sebab dia nak naikkan, nak tingkatkan daya tahan kardiovaskular dia. Keupayaan jantung dia untuk bekerja dalam tempoh masa yang lama tanpa rasa
letih. Bila pertama kali buat mungkin akan letih. Tapi bila dah berkali-kali buat, jantung awak dah lebih kuat, kapasiti aerobik awak dah meningkat. Okey, jadi keletihan tu akan berkurang dari semasa ke semasa. Okey, jelas ya? Okey, selain aktiviti-aktiviti yang biasa kita dengar ni, ada lagi macam-macam latihan yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan kapasiti aerobik. Okey, satu yang cikgu nak perkenalkan pada hari ini iaitu aktiviti fartlek. Okey, apa dia? Fartlek, F-A-R-T-L-E-K. Okey, apa itu latihan fartlek? Okey, kita boleh tengok yang pertama dia menekankan pembinaan kepantasan atlet. Okey, ini tak ada kaitan sangat dengan hari ini. Okey, yang kedua, ini yang dimaksud dengan aktiviti fartlek, iaitu bermaksud speed play. Okey, dalam aktiviti fartlek ni kita ada beberapa intensiti latihan. Maksudnya rendah, sederhana, tinggi. Rendah, sederhana, tinggi. Okey, contoh cikgu ambil dalam satu aktiviti fartlek tu, okey, contoh cikgu ambil dalam jarak. Okey, 100 meter murid akan jalan. 100 meter yang kedua murid akan berjogging. Kemudian 100 meter yang ketiga murid akan berlari pecut. Dia ada 3 fasa. Okey, jalan, jogging, lari pecut. Dia bermain dengan kelajuan. Kelajuan itu ialah aktiviti fartlek. Okey. Kenapa dia buat okey. Apa itu latihan? Okey. Kemudian fartlek ni tujuan utama dia adalah latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot. Sebab apa? Sebab aktiviti ini dilakukan dalam tempoh masa yang lama, berulang-ulang. Dia bukan sekali je, bukan sekali jalan, sekali jogging, sekali lari. Dia berulang-ulang. Contoh kita target pada hari itu ialah 30 minit. Okey, contoh. Boleh buat lebih lama. Okey, contoh 30 minit. Jadi dia akan ulang-ulang lah. Dalam tempoh 30 minit, dia akan jalan, akan jogging, akan lari. Kemudian jalan semula, jogging semula dan lari semula. Sampai habis tempoh 30 minit. Okey, itu antara aktiviti fartlek. Itu adalah aktiviti fartlek. Okey, dan fartlek ini adalah sebuah satu jenis latihan yang diperkenalkan di Sweden. Menarik kan? Okey. Apa pula tujuan latihan fartlek ni? Okay, yang pertama untuk tadi cikgu dah terangkan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kemudian meningkatkan dan membina kepantasan seseorang. Bukan dapat bina daya tahan saja tapi dapat bina kepantasan juga. Okey. Dan yang penting aktiviti fartlek ni ialah untuk mengelakkan seseorang tu rasa bosan. Contoh macam awak berjogging. Dia punya intensiti sama. Sederhanakan jogging. Kalau kata 30 minit lah awak berada pada kelajuan yang sama. Berbeza dengan aktiviti fartlek, awak ada pelbagai kelajuan yang dalam masa yang sama akan mengelakkan diri kita daripada bosan semasa melakukan aktiviti yang lama. Betul. Ada orang tak semua orang boleh buat aktiviti jogging. Jadi kalau kita tak boleh jogging, kita cubalah buat aktiviti fartlek. Fartlek ni sangat menarik dan mudah dan boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Okey. Bila kita nak buat latihan ni, kita mesti berpandukan pada prinsip latihan. Okey, prinsip latihan ni adalah dia guide awak ataupun pandu awak macam mana awak nak lakukan latihan tu dengan cara yang betul. Okey, di sini cikgu ada satu prinsip iaitu nama dia prinsip FIT. F-I-T-T. Okey, F-I-T-T ni ialah singkatan kepada 4 perkataan. Okey, 4 perkataan iaitu frequency, intensity, time and type. Okey, ada 4. Lagi sekali cikgu ulang. Frequency, intensity, time and type. Okey, frequency ini ialah kekerapan, iaitu berapa tempoh kekerapan anda bersenam ataupun lakukan aktiviti. Kekerapan ni melibatkan berapa kali seminggu.
Contohnya 3 kali, 4 kali. Itu ialah frekuensi. Yang dicadangkan oleh kebanyakan badan-badan kesihatan ialah 3 hingga 4 kali seminggu. Okey, jadi awak bolehlah bersenam dari sekarang supaya dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan tahap pencegasan awak. Okey, yang kedua ialah time. Berapa lama tempoh masa latihan? Okey. Sorry. Yang kedua intensity. Cikgu tak perasan. Intensity. Intensity ni tahap rintangan latihan. Okey, berapa tinggi tahap rintangan latihan setiap sesi latihan? Semakin berkurang ataupun bertambah. Semakin tinggi intensity ataupun semakin rendah intensity. Kenapa kita tinggikan intensity? Untuk meningkatkan keupayaan jantung kita bekerja. Itu sebab kita tingkatkan intensity latihan. Kalau kita rendahkan intensiti latihan, maksudnya jantung kita hari itu akan bekerja dengan lebih rendah, lebih perlahan, lebih slow daripada yang sebelumnya. Okey, yang ketiga, time. Berapa lama latihan? Satu sesi 30 minit, 1 jam, 2 jam. Itu bergantung pada awak berada di tahap mana. Okey, kalau beginner atau permulaan mungkin boleh start dengan 15 minit dulu, 30 minit, habis tu naik 40 minit, 45, sejam dan seterusnya. Okey, type ni jenis latihan lah. Tadi cikgu dah bagi contoh beberapa jenis latihan yang boleh meningkat kapasiti aerobik kan, seperti berbasikal, jogging, berenang, hiking, dan yang terbaru cikgu ajar awak apa? Fartlek. Itulah jenis latihan, ataupun itu semua yang boleh meningkat kapasiti aerobik. Ada juga latihan yang boleh meningkatkan kekuatan, kelenturan, bergantung pada jenis sukan yang awak ceburi. Okey. Itu sahaja cikgu rasa untuk hari ini. Jadi, apa-apa masalah, awak boleh terus message cikgu kalau tak faham ke apa ke. Tapi cikgu rasa cikgu dah terangkan dengan agak detail lah macam mana awak nak jawab sebenarnya segala persoalan yang cikgu berikan pada modul. Okey, jangan lupa hantar modul ini pada minggu depan. Kalau tak sempat pun hantarlah masa kita dah bersemuka nanti. Okey, yang penting mesti lengkap kan. Okey, sebab cikgu akan nilai apa yang cikgu dah ajar selama ni melalui modul yang diberikan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menjawab modul. Bye.